Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Baiklah, apa topik pembelajaran kita pada hari ini? Topik kita adalah berdasarkan gambar yang saya paparkan. Ada dua gambar, iaitu gambar atlet renang dan gambar atlet bola jaring. Okay. Daripada gambar tersebut, saya nak anda bagi tahu dan terangkan tentang perbezaan atau apa yang anda faham berdasarkan kedua-dua gambar berikut. Baiklah, berdasarkan kedua-dua gambar iaitu atlet renang dan atlet bola jaring. Okey. Gambar atlet renang iaitu dia gambar individu, di mana atlet berikut mempunyai perbezaan yang sangat ketara dengan atlet bola jaring iaitu berkumpulan. Okey. Atlet renang iaitu atlet individu mempunyai perbezaan yang ketara dari segi latihan, pertandingan dan dari segi fokus. Iaitu dapat saya terangkan atlet individu lebih mudah untuk memahami dan lebih mudah untuk menjalani latihan berbanding atlet berkumpulan. Kerana atlet berkumpulan mempunyai ramai ahli dan mempunyai ramai orang kata banyak kepala, iaitu banyak pendapat. Jadinya di sini perbezaan untuk dalam latihan dan semasa pertandingan adalah ketara dan mempunyai personality bagi setiap atlet yang sangat berbeza. Jika atlet individu dia seorang, jadinya hanya dia yang berfokus pada jurulatih hanya fokus pada dia seorang. Dan manakala atlet bola jaring iaitu atlet berkumpulan, mereka mempunyai ramai ahli dan jurulatih perlu fokus kepada semua. Jika 10 orang lah. Kerana kita tidak boleh pisahkan dan kita tidak boleh membezakan setiap atlet untuk dalam satu kumpulan. Kerana ia boleh memusnahkan atau merosakkan kualiti kumpulan tersebut. Okey, soalan saya, adakah sukan secara individu atau berkumpulan mempengaruhi personaliti atlet? Okey, jawapannya memang ya. Sangat-sangat mempengaruhi kerana atlet individu dia seorang dan macam saya cakap, jurulatih dapat memberikan fokus yang lebih, iaitu fokus 100% kepada seorang atlet. Jadi dan manakala atlet berkumpulan mempunyai ramai ahli dan jurulatih perlu menilai dan memberi fokus kepada semua atau kepada setiap ahli kumpulan tersebutlah. Okay. Di sini kita sendiri mengetahui bahawa setiap orang mempunyai personality yang berbeza. Jadinya atlet yang berkumpulan akan mempunyai ramai personality. Mempunyai banyak personality kerana mempunyai ramai ahli. Tapi atlet individu hanya seorang, jadinya dia tidak mempengaruhi personality yang ketara. Maksudnya individu dan kumpulan lebih susah untuk dikawal daripada individu. Okey, soalan yang seterusnya, perlukah jurulatih mengenali personality atlet mereka? Jawapannya perlu, kerana untuk atlet berkumpulan mereka ramai dan setiap individu mempunyai personality yang berbeza. Jadi jurulatih perlu memahami dan mengenali setiap atlet mereka dengan lebih mendalam, iaitu mengetahui personality setiap atlet secara teliti bagi menguatkan ataupun mewujudkan satu kumpulan, satu pasukan yang kuat. Apabila sesuatu pasukan mempunyai masalah, jadi jurulatih adalah orang yang pertama untuk membetulkan atau memberi nasihat kepada ahli kumpulan, kerana dia yang lebih mengetahui personality setiap atlet di dalam kumpulan tersebut. Bagi atlet individu, jurulatih sememangnya memang akan fokus terhadap seorang atlet itu saja. Jadinya tidak ada masalah untuk atlet yang terlibat dalam sukan individu. Bagi sukan yang berpasukan lah, jurulatih perlu memberikan fokus, sangat-sangat perlu, supaya kumpulan tersebut tidak akan menyebabkan sesuatu keadaan menjadi teruk ketika di dalam pertandingan. Okey, berdasarkan apa yang telah kita bincangkan sebentar tadi,
dan gambar-gambar yang telah saya paparkan tadi. Okey. Tajuk pembelajaran kita pada hari ini adalah personality dalam sukan. Okey, apa itu personality? Okey, menurut Alder pada tahun 1948, personality merupakan gaya hidup seseorang individu. Seterusnya pada 1961, Alport yang mengatakan personality sebagai organisasi sistem psikologikal yang dinamik di dalam jiwa individu tersebut. Okay, sistem ini akan menentukan ciri-ciri tingkah laku dan penyesuaiannya dengan alam sekitar. Manakala Michel pula mengatakan personality dihuraikan sebagai susunan pola-pola tingkah laku manusia yang diaplikasikan dalam situasi kehidupan. Okay, berdasarkan ketiga-tiga definisi daripada Alport dan Michel, dapat saya simpulkan bahawa personality adalah perwatakan, gaya seseorang dan tingkah laku seseorang itu di dalam kehidupannya sendiri. Dan setiap perwatakan itu akan mempengaruhi perbuatannya di dalam terhadap perkara apa yang dilakukan di dalam kehidupan. Baiklah, sekarang saya akan sambung kepada jenis-jenis teori psikologi, iaitu ada 5 yang kita akan huraikan hari ini, iaitu teori psikodinamik, kognitif sosial, humanistik, trait dan juga teori Carl Jung. Kita pergi kepada teori yang pertama, iaitu teori psikodinamik oleh Sigmund Freud, di mana beliau mengandaikan bahawa faktor dalaman yang membentuk personality dan mempengaruhi tingkah laku kerana dorongan di dalam sentiasa berubah-ubah. Aspek penting dalam teori psikoanalisis Freud ni ialah penekanan kepada perkembangan psikoseksual, penentuan psikik dan juga ketidaksedaran, di mana semua reaksi mental dan tingkah laku adalah ditentukan oleh pengalaman secara tidak sedar yang pernah dilalui oleh individu. Sigmund Freud membahagikan kepada 3, iaitu id, ego dan superego. Id ialah keadaan mental di mana hanya memikirkan keseronokan, berlaku secara tidak sedar dan tidak rasional. Untuk ego pula, keadaan mental di mana waras, rasional, berfikiran logik dan keadaan sedar. Dan superego pula adalah satu keadaan di mana otak kita membezakan antara yang baik dengan yang buruk. Seterusnya ialah teori pembelajaran sosial, di mana terbahagi kepada 3, iaitu teori personality, kognitif dan efektif oleh Michel. Yang kedua ialah teori pembelajaran kognitif Bandura, dan yang terakhir ialah teori kecerdasan sosial. Kita pergi kepada teori personality, kognitif, efektif Michel. Michel menyatakan bahawa seseorang yang terlibat secara aktif dalam susunan kognitif, iaitu proses kognitif di mana encoding ataupun efek, tindak balas daripada perlakuan, akan menentukan seseorang berinteraksi. Contohnya, anak kecil meniru ibu bapa dia bertutur. Untuk kognitif sosial Bandura pula, Bandura menyatakan bahawa proses kognitif ialah pembelajaran yang melibatkan tingkah laku di mana ia mempengaruhi pembentukan personality. Yang ketiga ialah teori kecerdasan Shanto, di mana manusia berbeza daripada 3 dimensi kecerdasan sosial, iaitu psikomotor, kognitif dan efektif. Seterusnya ialah teori personality humanistik, diasaskan oleh Carl Rogers. Teori ini menekankan bahawa manusia mempunyai personality sihat yang cuba mencapai kebahagiaan. Beliau percaya bahawa motivasi tingkah laku dari kecenderungan unik individu yang mempengaruhi individu itu untuk mencapai kesempurnaan diri. Kesempurnaan diri bermaksud pencapaian sepenuhnya potensi diri seseorang. Carl Rogers menekankan bahawa penerimaan tanpa syarat daripada ibu bapa membantu seseorang itu untuk mencapai kesempurnaan diri. Contohnya, ibu bapa menyokong dan membantu anak-anak dalam pembelajaran supaya lebih cemerlang. Seterusnya secara holistik, iaitu melihat manusia mempunyai kecenderungan yang sama. Apabila seseorang melihat manusia itu mempunyai kecenderungan yang sama, misalnya dalam bidang sukan, beliau juga terdorong untuk cemerlang dalam bidang sukan. Seterusnya ialah dispositional, fokus kepada kualiti dalaman, misalnya kerohanian. Seterusnya ialah phenomenological, iaitu menekankan pandangan subjektif individu. Contohnya peribadi diri, cara bertutur, sopan santun dan sebagainya. Seterusnya kita pergi kepada teori personality trait. Teori personality trait terbagi kepada 2, iaitu Alpert dan juga Kettle. Untuk Alpert mengandaikan bahawa personality manusia terbahagi kepada trait yang bersambung, iaitu daripada yang sangat peramah kepada yang tidak peramah. Trait ini pula terbahagi kepada 3, iaitu cardinal, central dan sekunder. Kardinal ialah bagaimana seseorang menyusun kehidupannya. Maksudnya dari segi kerohanian, hubungan dengan Tuhan, hubungan dengan manusia, bagaimana dia menyusun kehidupan sehariannya. Seterusnya ialah central. Central ini pula menggambarkan karakteristik utama manusia. Misalnya, kita lihat seseorang itu peramah, seseorang bertenaga, manakala seseorang ini pendiam. Itu adalah karakteristik utama. Dan sekunder ialah trait personal yang ada kaitannya dengan sikap dan tingkah laku. Sebagai contoh,
Trait sentral individu A adalah seorang yang pendiam, tetapi apabila masuk ke dalam bidang sukan, ia menjadi seorang yang agresif. Seterusnya, teori trait daripada Kettle. Teori ini pula memerihalkan bahawa personaliti seseorang berdasarkan sifat dan tingkah laku daripada 5 dimensi, iaitu openness, maksud dia terbuka kepada idea dan pendapat. Individu ini cenderung kepada sikap ingin tahu, suka benda cantik dan juga kesenian, mudah menerima pandangan orang. Yang kedua ialah conscientious. Conscientious ni ialah seseorang yang berdisiplin, bertanggungjawab dan tersusun. Yang ketiga ialah extroversion. Extroversion ialah seseorang yang mudah bersosial, mudah menyesuaikan diri dan suka bergembira. Yang keempat ialah agreeableness. Individu mempunyai ciri-ciri agreeableness ini ialah seorang yang baik hati, lemah lembut, sedia membantu, mudah bekerjasama. Dan yang terakhir ialah neuroticism, di mana seseorang yang tidak stabil emosinya, cenderung merasa bingung, tidak selamat dan moody. Mengikut Kettle, kecerdasan terbagi kepada dua, iaitu cair dan kristal. Untuk yang cair bermaksud kecerdasan ini diperoleh daripada genetik, keturunan dan DNA. Maksudnya dia ada kebolehan untuk mengingat dan memproses maklumat dengan tepat. Individu yang mempunyai jenis kecerdasan cair boleh mengingat satu set nombor dengan mudah. Tetapi ia akan berkurang apabila meningkat usia. Manakala untuk kristal pula, jenis kecerdasan kristal, dia dipengaruhi oleh pengalaman ataupun pembelajaran sepanjang hidup. Maksudnya, individu tersebut mempunyai kemahiran untuk menghurai sesuatu dengan baik. Sebagai contoh, kemahiran dalam sukan. Ilmu yang diperolehi oleh individu yang mempunyai kecerdasan kristal meningkat mengikut usia. Misalnya, wujud pakar badminton yang sangat mahir dalam bidang tersebut walaupun dia sudah meningkat, malahan sudah pensiun. Dan yang terakhir ialah teori personality Carl Jung. Carl Jung membahagikan teori ini kepada 3, iaitu introvert, extrovert, dan juga ambivert. Introvert bermaksud kepribadian yang dipengaruhi oleh dunia subjektif yang jelas. Maksudnya, individu yang mempunyai ciri-ciri introvert ini bersifat pemalu, pendiam, tidak suka bergaul, dan merancang sebelum bertindak. Mereka mempunyai gaya hidup yang lebih teratur, tidak mudah agresif, tetapi menyimpan perasaan kemarahannya untuk satu jangka masa yang lama. Individu ini mudah dipercayai dan kurang mengambil inisiatif. Extrovert ialah ciri-ciri di mana individu tersebut lebih suka kepada dunia luar berbanding dunia dalam. Mereka suka bergaul dan bersifat secara kompetitif, suka bersosial, dan dipengaruhi oleh dunia objektif. Mereka mudah menyesuaikan tahap psikologikal dengan faktor persekitaran dan bersikap authoritarian dan tidak mudah mengalah. Biasanya mereka yang mempunyai sifat extrovert ini mempunyai ramai kawan dan suka melakukan suatu perkara tanpa berfikir terlebih dahulu. Individu extrovert ini mudah agresif dan mudah juga hilang kemarahan dia. Oleh itu, individu yang memiliki sifat extrovert ini suka untuk mengambil risiko. Baiklah, untuk ambivert pula, individu tersebut mempunyai kedua-dua, iaitu mempunyai sebahagian ciri-ciri introvert dan mempunyai sebahagian ciri-ciri extrovert. Okay, sekarang saya akan menjelaskan mengenai struktur asas personality mengikut model Hollander. Struktur asas personality mempunyai 3 komponen, iaitu yang pertama trait psychological, yang kedua respon yang biasa, dan yang ketiga adalah peranan yang dimainkan. Okey, dalam trait psychological, komponen ini merupakan komponen yang paling asas sebab dia menjelaskan siapa diri kita yang sebenarnya. Kita boleh lihat melalui sikap, kepercayaan, minat, keyakinan diri dan semua yang berkaitan dengan diri individu tersebut. Semua ciri itu dia memang wujud dalam diri kita dan kita susah untuk mengubahnya. Okey, saya akan bagi contoh. Kita sebagai seorang pelajar, apabila seorang pensyarah memberikan tugasan kepada pelajarnya dan perlu dilaksanakan dalam tempoh yang tertentu, dari situ kita akan nampak kita jenis student yang macam mana. Adakah kita segera melaksanakan tugasan tersebut atau membuat tugasan itu last minute? Okey, dari sikap kita itu kita boleh tahu sikap kita dalam melaksanakan suatu tugasan. Okey, yang kedua adalah komponen respon yang biasa. Dalam respon yang biasa ni, dia memerlukan tindak balas atau reaksi kita berdasarkan persekitaran yang berbeza. Sebab reaksi kita tu dia menjadi pengukur atau dia akan menentukan personality individu tersebut. Tapi tingkah laku kita perlu sama
tingkah laku yang kita lakukan dalam situasi yang berbeza itu perlu sama. Contohnya, kita seorang yang introvert. Apabila kita berada dalam kalangan rakan-rakan, family, orang yang kita tidak kenal, kita akan sentiasa bersikap introvert. Kita kurang bercakap dan kurang mesra dengan orang lain. Itu adalah untuk komponen respon yang biasa. Untuk komponen peranan yang dimainkan, dia hampir sama dengan komponen respon yang biasa sebab dia memerlukan reaksi dan tindak balas kita dan persekitaran yang berbeza. Yang membezakannya adalah komponen respon yang biasa, dia memerlukan tingkah laku kita yang sama dalam situasi yang berbeza. Tetapi dalam komponen peranan yang dimainkan ini, kita punya tingkah laku sentiasa berubah dalam persekitaran yang berubah. Contohnya, kita sebagai pelajar, kita dalam masa yang sama juga, kita adalah seorang anak kepada ibu bapa, kita adalah abang kepada adik-beradik kita, dan pelbagai peranan yang lain. Itu adalah untuk peranan yang dimainkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Rafidah binti Supu, memegang nombor matrik di 2018-108-4502. Hari ini saya akan menerangkan tentang hubung kait teori-teori personality yang mempengaruhi seseorang atlet. Teori yang pertama ialah teori psikodinamik. Dalam teori ini terdapat 3 komponen, iaitu komponen id, ego dan superego. Tiga komponen ini sangat penting dalam diri seseorang atlet. Personality seorang atlet akan lebih sihat dan lebih matang apabila ketiga-tiga komponen ini bertindak secara seimbang dalam diri mereka. Dalam teori ini juga terdapat mekanisme bela diri untuk menangani sesuatu konflik. Mekanisme yang pertama ialah mekanisme sekat lakuan. Contohnya, pemain bola sepak menolak untuk melakukan sepakan penalti atau sudden death bagi pasukannya kerana beliau berasa bimbang dan ragu untuk melakukan sepakan tersebut. Mekanisme yang kedua ialah represi. Contohnya, pemain rugby ingin melupai tackle ganas yang menyebabkan kesederaan yang sangat teruk kepada lututnya dan menyebabkan beliau ingin bersara awal. Itu untuk teori psikodinamik. Teori yang kedua ialah teori pembelajaran sosial. Dalam teori ini ada teori permodelan Bandura. Dalam teori permodelan Bandura ini, personality seorang itu dibentuk melalui pembelajaran pemerhatian. Dalam pembelajaran pemerhatian atau permodelan, model ini boleh mempengaruhi tingkah laku orang yang memerhati model. Contohnya, pemain bola sepak muda mengidolakan Suarez sebagai model, ya. Jadi apabila Suarez melakukan keagresifan atau keganasan dalam sukan, iaitu contohnya menggigit belakang pasukan lawan, secara tidak langsung tingkah laku Suarez itu akan mempengaruhi atlet baru itu, dan atlet baru itu akan mengikuti tingkah laku Suarez. Seterusnya, teori kemanusiaan. Dalam teori kemanusiaan terdapat penghakikian kendiri. Penghakikian kendiri dalam sukan boleh dilihat sebagai motivasi seorang atlet untuk memenangi sebuah pertandingan, peringkat antarabangsa, dan akhirnya berjaya memperoleh pingat seperti pingat emas. Contohnya, atlet renang Singapura, iaitu beliau berjaya mengalahkan idolanya, iaitu Michael Phelps, iaitu perenang Amerika, dalam sukan Olimpik tempoh hari. Jadi di sini Joseph Schooling, dengan kerja keras beliau akhirnya berjaya memenangi pingat emas dalam acara 100 meter gaya kupu-kupu dalam acara renang. Dan di sini apa-apa pun boleh berlaku jika beliau ada motivasi dalam diri untuk bekerja lebih keras lagi. Seterusnya ialah teori terakhir, ialah teori personality Jung. Dalam teori ini terdapat 2 aspek penting dalam kepribadian, iaitu sikap dan fungsi. Sikap pula terbagi kepada 2, iaitu extrovert dan introvert. Dan manakala fungsi pula terbagi kepada thinking, feeling, sensing dan intuiting. Sebagai contoh, gabungan kedua-dua ini, iaitu gabungan sikap dan fungsi, akan terbentuklah tipologi Jung, iaitu contoh introversion thinking. Introversion thinking ini individu dengan sikap yang introvert dan fungsi thinking yang dominan. Maksudnya, seorang itu lebih suka tidak menerima atau mempedulikan idea orang lain dan
lebih sesuai untuk aktiviti yang berindividu. Contohnya aktiviti sukan menembak dan memanah. Hal ini kerana beliau tidak suka menerima idea orang lain dan sangat tidak sesuai untuk aktiviti sukan yang berkumpulan secara kumpulan, contohnya bola sepak, bola jaring dan sebagainya. Oke, itu saja daripada saya. Terima kasih. Okey, Assalamualaikum dan selamat siang. Okey, sekarang saya akan bercakap mengenai kesan penglibatan sukan dalam bentuk personaliti individu. Okey, dalam hal ini terdapat seorang tokoh yang mengemukakan 3 model. Yang pertama adalah model pengekalan, yang kedua adalah model pilihan, dan yang ketiga adalah model perubahan. Okey, tokoh yang mengemukakan 3 model ini ialah Kreti, iaitu pada tahun 1989. Okey, yang pertama kita akan lihat pada model pengekalan. Model pengekalan ini menyokong bahawa individu yang tidak mempunyai ciri-ciri yang diperlukan untuk berjaya dalam satu bidang sukan tersebut akan menarik diri pada bidang sukan tersebut. Okey, mereka mendapat bahawa individu yang menyertai bidang sukan akan mengubah personaliti individu tersebut. Namun begitu, pendapat mereka ini atau pernyataan mereka ini tidak benar sama sekali. Okey, kita akan melihat ke model yang kedua, iaitu model pilihan. Model pilihan ini menegaskan bahawa individu-individu yang mempunyai ciri-ciri ataupun kemampuan yang tertentu saja akan boleh menyertai atau melibatkan diri dalam bidang sukan. Okey, sebabkan ini terdapat perbezaan antara individu yang menyertai ataupun melibatkan diri dalam bidang sukan dengan individu yang tidak melibatkan diri dalam bidang sukan. Okey, golongan ini juga telah membuat andaian bahawa penglibatan dalam bidang sukan akan mempengaruhi serta mengubah personaliti individu tersebut. Okey, kita tengok yang terakhir, iaitu model perubahan. Model perubahan ini mereka menyokong pendapat yang menjelaskan bahawa penglibatan dalam bidang sukan dapat membawa ataupun boleh membawa perubahan kepada individu terbabit. Berikut adalah 3 model yang dikemukakan oleh Kreti pada tahun 1989. Okey, itu saja mengenai kesan penglibatan sukan dalam membentuk personaliti individu-individu tersebut. Okey, sekarang saya akan menerangkan ataupun bercakap mengenai kepentingan mengenali personaliti atlet ataupun pelajar kepada jurulatih ataupun guru lah. Okey, sekarang secara umum saya boleh simpulkan bahawa mengenali pelajar ataupun atlet amat penting bagi memudahkan proses pembelajaran ataupun peningkatan prestasi kepada pelajar tersebut. Okey, yang kedua kita akan tengok ataupun lihat mengenai mengetahui siapa atlet berdasarkan teras psikologi serta respon mereka yang biasa mampu memberikan maklumat penting tentang motivasi, sikap serta perlakuan mereka yang sebenarnya. Okey, kita tengok apakah itu teras psikologikal. Okey, teras psikologikal ni dia akan menjelaskan siapa diri kita yang sebenar ataupun menjelaskan siapa diri atlet itu. Yang kedua adalah ia merupakan ciri dalaman yang stabil serta tidak mudah berubah. Yang ketiga adalah menjelaskan tentang diri, sikap, perlakuan serta keseluruhan perkara yang berkaitan dengan diri kita ataupun individu-individu yang terlibat. Dan yang terakhir adalah ia akan mengajar kita tentang mengenai ataupun memberi penerangan kepada kita tentang menghargai diri ataupun nilai kekeluargaan dan kepercayaan agama yang mencerminkan teras psikologikal kita yang sebenar. Okey, itu saja mengenai kepentingan dan sedikit tambahan dari saya yang tadi mengenai kepentingan ataupun mengapa jurulatih ataupun guru perlu mengenali atlet ataupun pelajar-pelajar mereka. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Baiklah, sebelum kita tamatkan sesi pembelajaran hari ini, saya ingin berkongsi satu kajian di mana terdapat perbezaan personaliti antara atlet dan juga bukan atlet. Atlet biasanya mempunyai personaliti tidak mudah putus asa, bersikap kompetitif, berkeyakinan, dan mempunyai self-esteem yang tinggi berbanding mereka yang bukan atlet. Saya harap kita dapat memahami sesi pembelajaran hari ini, iaitu personality terbagi kepada 3 komponen utama, iaitu teras psychological, respon yang biasa dan peranan yang dimainkan. Terdapat pelbagai jenis teori personality yang menghubung kait ciri-ciri seseorang dengan personality yang dimiliki oleh individu tersebut. Oleh itu, sebelum kita mengakhiri sesi pembelajaran kita hari ini, saya ada sediakan satu link. Saya minta kamu untuk jawab 10 soalan daripada link tersebut untuk mengetahui ciri-ciri personality berdasarkan teori Carl Jung. Sekian, terima kasih.